sebelum kita menjawab soalan-soalan yang sudah diajukan, bagi siapa yang belum menghantar soalan boleh tulis sekarang dan hantar. Kita lihat dulu sedikit 2-3 minit tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni sinonimnya dengan bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar dalam bulan Rabiul Awal, bulan Muharram. Bila sebut Lailatul Qadar ialah Ramadan. Bila sebut Ramadan, Lailatul Qadar. Apakah kelebihannya Lailatul Qadar? Apakah kelebihan Ramadan? Kita akan dapat tahu kelebihan Lailatul Qadar jika kita tahu nilai Ramadan itu sendiri. Kenapa dalam agama banyak disebut jumlah-jumlah gaji yang seperti tawaran-tawaran dari sisi Allah. Contohnya kelebihan Lailatul Qadar, kelebihan solat duha, pahala bersedekah dan sebagainya, supaya kita gemar dengan amalan-amalan yang menguntungkan kita selepas mati itu je. Sebab tu bukan Lailatul Qadar saja tawaran daripada Allah. Macam-macam kita dengar tawaran dengan pahala semayang sunat siang, semayang sunat malam, pahala baca Quran suku, baca surah-surah tertentu dalam Quran suku pula. Bersedekah, silaturahim, pahala apa benda ni, ziarah orang sakit, pahala mandi hari Jumaat. Seperti seolah-olah kita ni dirasuah. Bukan rasuah. Supaya kita gemar. Kerana hati manusia ini kalau dibiarkan, tidak dibimbing, dia hanya suka kepada dunia. Ini kita semua ni kasih pada dunia, tetapi akhirat lebih manis, maka kita banyak pergi ke tempat akhirat. Itu saja. Jangan kata hati saya hati saya tidak suka pada dunia, takut pelawak saja. Alim wali warak lagu mana pun hati kita suka kepada dunia. Tetapi kita telah merasai buah-buah akhirat, kita rasa akhirat itu lebih lazat. Bukan kita kata dunia tak sedap. Kerana itulah kaki kita lebih banyak pergi ke tempat-tempat akhirat. Itu saja je. Macam orang main lagu lah, dia minat muzik. Macam-macam kumpulan muzik. Ada yang minat metal, ada minat hard rock, ada minat slow rock, macam-macam jenis genre lagu lah. Ada minat penyanyi tanah air, ada minat penyanyi orang putih dan sebagainya, Korea, macam-macam peseng. Sebut lagi hiburan tu memang seronok. Memang dia manusia suka, fitrah. Lagu tu yang budak-budak minat tu, Tok Imam pun minat. Faham? Kalau Tok Imam tak minat, Tok Imam tu bukan manusia, dia tiang api. Sebab bila dia ada hati, mesti dia suka pada dua benda, laibun walahun, iaitu permainan dan hiburan. Itulah fitrah manusia. Tetapi ada satu lagi benda lawan baginya, iaitu amal akhirat. Jadi orang kita kata lagu tu sedap, tapi kami lebih seronok majlis ilmu, lebih manis, lebih sedap. Memang lazat muzik-muzik ni, tapi baca Quran lebih lazat. Tu cerita je. Faham? Jadi benda-benda yang seperti Lailatul Qadar ini nak menggemarkan kita, kerana hati kita ni kalau tidak ditawar-tawarkan begitu, kalau tidak dijadikan gemar kepada yang fitrah, yang asal, iaitu kepada dunia semata-mata. Jadi bukan kita tinggalkan dunia, kita jaga dengan akhirat. Antaranya merebut peluang Lailatul Qadar, merebut peluang Ramadan. Kerana Nabi SAW pernah sebut, orang cerdik bukan orang yang ada PhD, yang tinggi degree, tapi al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut atau kama qala. Orang yang cerdik ialah orang yang melihat kekurangan dirinya sendiri, kemudian dia pun beramal dengan amalan-amalan yang kalau dia mati nanti amalan itu boleh memberi guna. Itu orang cerdik itu. Jadi kita pun muhasabah, aku ni cerdik ke tak? Jangan kata kawan aku ni, masing-masing aku cerdik tak? Nak tengok cerdik tak cerdik, tengok tadi lah. Dua syarat. Pertama, melihat kekurangan diri sendiri. Yang kedua, melakukan amalan yang lepas daripada mati dia untung. Kalau kita sekarang duk buat kerja sebelum mati je untung, tak cerdik. Maka Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, surah Al-Qadar. Nah, kami turunkan akan Al-Quran yang mulia itu pada malam Lailatul Qadar. Adakah kamu tahu apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah Ta'ala, Lailatul Qadar ialah malam yang lebih afdal, yang melebihi daripada 1000 bulan. Lailah itu malam. Nah, kalau baca dengan muzakkar lailun, kalau baca dengan muannas lailah. Lailatun, macam seorang perempuan. Nah, ditambah muslimah. Kalau laki-laki muslim, seorang Islam. Kalau muslimah ada ter belakang marbutah, seorang perempuan Islam. Kalau lelaki beriman, mukmin. Kalau perempuan beriman, mukminah. Maka lailah bukan makna dia itu perempuan. Jadi pada lapahnya itu perempuan. Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam Qadar malam apa? Malam yang Allah bagikan kelebihan. Siapa yang beramal pada malam ini melebihi atau menyamai 1000 bulan. 1000 bulan 86 tahun. Lebih kurang 86 tahun. Nah, maksudnya kalau kita semayang 2 rakaat seperti semayang 1000 bulan. Nah, kita baca semuka surat daripada Quran macam baca 1000 bulan kelebihannya. Nah, itu ganda-gandanya. Nah, contoh Al-Quran lah. Al-Quran kita tadarus pada bulan Ramadan. Dah bulan lain kita baca Quran juga. Sebab tu saya sebut dalam YouTube kalau kita sebut. Nah, bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Bulan lain bulan baca Quran. Bulan Ramadan kita gandakan bacaan. Faham tak lagi? Nah, jadi kalau kita duk faham bulan Ramadan saja bulan baca Quran, sebelah bulan lagi bulan baca surat khabar. Faham tak lagi? Jadi kita tak tumpu Quran. Nah, sebelah bulan tu kita baca Quran semuka sehari, 2 muka sehari. Tapi bila datang Ramadan, 1 juzuk sehari. Itu maksudnya. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Bulan lain bulan sedekah. Bila datang Ramadan, kita banyakkan lagi sedekah dari bulan lain. Jadi bulan Ramadan bukan bulan sedekah, bulan gandakan sedekah. Bulan Ramadan bukan bulan pergi masjid. Bulan lain bulan pergi masjid. Faham? Bulan Ramadan lebih lama kita banyak duduk di masjid. Alhamdulillah. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa man qama lailatal qadr imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai ulama hadis, Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan sebagainya. Barang siapa yang menyakukan amalan di bulan Ramadan, istimewanya pada waktu malam qiyam Ramadan, solat tarawih. Solat tarawih. Imana, dalam keadaan beriman, wahtisaba, dalam keadaan mengharapkan Allah, ghufira, duduk pada mahal jawab. Jawabnya, batulah kitab-kitab lama dia akan tulis dengan nescaya. Nescaya itu jawapan bagi syarat di hadapan. Nescaya jawabnya, nak Allah akan ampun dosa yang lepas-lepas. Nampak? Nampak biasa je terawih. Walaupun dia terawih seorang diri. Contohnya, nak dia semayang terawih di rumah atau di tengah laut, kerana dia nak pergi candak sutung, seorang diri atas perahu di terawih, tak ada kira mana-mana. Kerana terawih tidak syarat berjemaah. Siapa semayang seorang terawih sah, yang tak sah semayang jemaah seorang rumah. Nampak tak? Imana, kenapa beriman? Kerana ada orang yang tidak beriman. Dia terawih, puasa, raya, berimannya tidak. Faham? Sebab tu disyaratkan man qama Ramadan. Ada riwayat yang lain man shama Ramadan imana hala kaunihi, hal keadaan orang yang solat terawih itu beriman. Ada juga ke ustaz orang kafir sembahyang terawih? Ada lah. Lah siapa dia? Orang-orang Islam
yang mereka ini melakukan perkara yang boleh merosakkan akidah mereka. Orang Islam, tapi mereka sudah menuturkan ucapan-ucapan yang membatalkan syahadah mereka. Dan mereka tak sedar. Lalu mereka ingat mereka masih Islam. Datang Ramadan, mereka sembahyang tarawih. Nampak lagi? Ini bab, bukan bab takfiri. Bab tu kita cerita dalam bab akidah, perkara yang membatalkan akidah. Maksudnya yang perkara yang menjadikan seseorang itu kafir. Lepas tu kena mengaji. Dia ada yang membatalkan Islam kita, sebagaimana ada perkara yang membatalkan akan semayang, yang membatalkan haji, yang membatalkan puasa, membatalkan zakat. Maka kenapa kita nak marah bila asatizah, ustaz-ustaz cerita perkara yang membatalkan Islam? Dia ada bendanya. Contohnya dia pergi sembah berhala. Batal lah Islam dia. Atau dia bercakap hukum dalam Quran ini nampak tak elok lah dipakai zaman sekarang, tak sesuai dah. Itu sudah jatuh kepada kafir. Contoh. Jadi kalau kita tanpa ilmu, masih lagi nak berpuasa atau menunaikan tarawih. Sebab tu man qama Ramadan, Nabi kata siapa salat tarawih dalam bulan Ramadan imanan, hal keadaannya dia masih beriman, atas dia beriman kepada Allah. Yang kedua, wahtisab, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan redha Allah. Faham? Ada setengah ulama menterjemahkan dengan mengharapkan redha Allah. Sebagian ulama sebut dalam kitab-kitab syarah hadis mengharapkan ganjaran yang disediakan oleh Allah. Sebab tu siapa melakukan amal kerana pahala, dia tidak riak, dia masih ikhlas. Faham lagi? Siapa yang melakukan amal kerana nak dapat cerah kubur, dia masih ikhlas. Siapa yang melakukan amal kerana nak murah rezeki, dia masih ikhlas. Kenapa? Kerana itu semua barang adalah janjian Allah. Yang tidak ikhlas ialah dia melakukan amal dengan kerana harapkan perkara yang dijanjikan oleh manusia. Kerajaan kata kalau mu hafal Quran, kamu akan dapat allowance 1,500 sebulan. Kita pun hafal Quran, dapatlah khatam Quran, pergi report, dapat 1,500 sebulan. Tidak ada pahala. Kenapa? Dia baca Quran, dia hafal Quran kerana mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh makhluk. Adapun murah rezeki, Allah ke janji, makhluk ke janji? Allah yang janji. Allah saja boleh beri rezeki. Siapa baca satu-satu ayat, satu-satu doa atau zikir supaya murah rezekinya, maka dia tetap dinamakan ikhlas. Faham lagi? Atau dia kerana takut kepada neraka, dia masih ikhlas. Dia beramal kerana nak syurga, dia masih ikhlas. Dia beramal kerana nak dapat bidadari dalam syurga, masih ikhlas. Kerana bidadari ini janji kerajaan Allah, bukan janji kerajaan Malaysia. Faham? Tapi kalau dia beramal kerana nak dapat sesuatu yang di sisi manusia, pangkat, nampak tak? Dia nak gaji bulanan, dia nak pujian makhluk, maka nama orang itu sudah riak. Al-Imam An-Nawawi menyebut 3 pangkat ikhlas. Pangkat paling tinggi kerana Allah semata-mata. Pangkat kedua sederhana tinggi, korporal, iaitu kerana Allah dan kerana janji-janji Allah. Pangkat yang 3 kita semua kerana pahala, kerana takut nak masuk neraka. Faham? Masih nama ikhlas, tapi pangkat paling rendah. Kalau ada peluang, naiklah korporal pula, pangkat yang kedua. Faham lagi? Tapi siapa yang melakukan amal kerana makhluk, maka itu tidak ada namanya ikhlas, namanya riak. Faham? Jenis kalau bang ni, kalau azang tak? Bil dah surat dia 3 orang mari semayang. Tu maksima tu. Rekod, pecah rekod tu. Faham lagi? Biasa seorang mari. Nak kadang-kadang 3. Dia punya bang slow. Pasal apa? 2 orang, 3 orang. Tiba-tiba petang tu 13 buah bah berhenti. Nak tumpang semayang di surau dia. Siapa penuh dalam surau. Faham? Siapa atas kolah tu ada gok orang. Contohlah bah pasal mari nak lawan bola. Tak? Maka tu bila keluar bilik nak ambil mic,
Allah, ramanya orang. Syaitan pun datang lalu. Bang Mekah kali. Faham lagi? Tok Bilal biasa gitu hari tu Allah pamerah muka Tok Bilal. Faham? Kerana apa? Ramai nanti mereka puji aku. Talabul manzilah fi kulli binah bi amal akhirah. Dia sudah riak, tak ada pahala. Faham? Tu imam pula biasa kalau garik kuliah kulhu kat 20 tahun kuliah kulhu hari tu 600 orang penuh surga. Masa duduk atas soh tu, atas jadah, syaitan kata bakarah kalibah kama angkabut. Tahu lagi alif lam mim. Tengok kana amaluhu habaan mansura. Jadilah amalan Imam dan Bilal itu debu yang diterbangkan angin. Kenapa? Kerana dia sudah mencari pujian makhluk. Faham lagi? Tapi kerana jadi imam, jadi Bilal, nak dapat kelebihan, dia ampunkan Allah di hari kiamat. Bilal pula nak jadi panjang leher pada hari kiamat, maka itu janji Allah, namanya ikhlas. Bilal ni akhirat, Nabi kata dia akhirat panjang leher, tekuk panjang. Bukan Tok Bilal akhirat jadi zirapah. Bukan. Jangan tafsir sendiri hati. Tengok kitab syarah dia. Faham? Maksud panjang tekuk ni, dia jadi VVIP. Bila-bila lalu di padang mahsyar, orang lain akan panjang tekuk. Sebab public figure, selebriti, faham? Kalau lalu dalam kampung kita duduk lepak-lepak kedai kopi 5-6 orang, kita panjang tekuk tengok. Faham lagi? Nah, mesti panjang tekuk tengok. Tapi kalau lalu orang kampung kita dah ada panjang tekuk. Itu maksudnya. Faham? Ramai-ramai orang berbilion-bilion akan masing-masing mengintai, meninggikan diri untuk melihat Bilal yang lalu dia datang. Nampak? Itu kelebihan masyhur pada hari kiamat. Walaupun Bilal tidak masyhur di dalam dunia. Maka Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam mana-mana Ramadan. Bila boleh berlaku Lailatul Qadar? 1 Ramadan boleh. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 1 sampai 30. Mungkin saja berlaku Lailatul Qadar. Tapi kemungkinan besar 21 dan ke atas. Mana 20 ke atas lah. Al-Asyairi, Nabi sebut dalam hadis Al-Asyair Al-Awakhir. Iltamisu Lailatul Qadar. Nampak? Fil Asyair Al-Awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 20 yang terakhir. Mana 10 lagi tinggal. Witra pada malam yang ganjil. Nampak? Maknanya boleh berlaku 1 Ramadan Lailatul Qadar. Faham? Boleh berlaku 5 Ramadan. Semuanya harus. Semuanya mungkin. Tapi kemungkinan besar, persentase yang lebih ialah 20 ke atas. Nampak? Sebab tu kita zaman dulu salafus salih bila 20 ke atas mereka dah tak balik ke rumah, duduk di masjid. Faham lagi? Awal-awal itu mari semayang kemudian balik tidur di rumah. Tapi bila 20 habis pakat tidur di masjid dah. Faham lagi? Itu salafus salih. Kita zaman zaman khalaf yang tidak salih. Faham lagi? 1 sampai 20 ramailah ke masjid. Bila masuk 10 yang terakhir semua ke bazar Ramadan. Faham? Nampak tak? Termasuk dengan aku sekali. Nak cari sarung ketupat dengan batang pelita tu. Penyakit lama-lama. Tapi tak salah. Janji kita ada amal. Baik. Dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama Mesir, dia kata sekurang-kurangnya kalau kita nak dapat kelebihan Lailatul Qadar, walaupun tak dapat kelebihan penuh, dapat sipi-sipinya, setiap malam kita kena semayang solat sunat maghrib dan solat maghrib, kemudian solat sunat isyak dan fardu isyak, kemudian kita kena solat witir, solat tarawih, kemudian solat witir, sama ada berjemaah
atau semayang sendiri, kalau kita ada solat-solat ini setiap malam Ramadan, tak dapat penuh Lailatul Qadar pun dapat CP-CP. Faham lagi? Penuh-penuh ni maksud tepat. Katakan pukul 11 malam Lailatul Qadar berlaku sampai pukul 12. Siapa yang beramal dari 11 sampai 12 malam itu ikhlas kerana Allah, dia dapat penuh. Tapi siapa yang 10.30 dia dah berhenti, dia dapat CP. Nampak lagi? Sebab tu jangan tinggal. Solat maghrib, solat isya dan solat-solat rawatib, kemudian tarawih dan kemudian witir. Sama ada witir sebelum tidur atau selepas tidur. Sama ada tahajud selepas witir atau witir akhir selepas tahajud. Siapa yang ada amal-amal yang pendek, yang sedikit seperti ini, maka dia dikira sekurang-kurang mendapat sedikit habuan daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak berlaku siang hari. Dia kata kemarin Lailatul Qadar masa duha. Bengong lah tu. Lagi. Mak sekarang ni pelik-pelik dia ni. Pahang aja ada 6,000 lebih mufti. Terengganu kat 11,000 mufti. Mana? Netizen mufti lah ke? Faham lagi? Tu tak? Habis benda dia nak fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa mufti lah. Mufti yang tidak ada tahu dia. Hati-hati. Kita minat pada agama tak ada masalah. Jangan campur hal hukum hakam. Ini ramai minat agama dan campur aduk hukum hakam. Maka dia sudah melakukan perkara yang haram. Dalam minat agama, dia yang meruntuhkan agama. Tidak ada berlaku Lailatul Qadar pada waktu siang, waktu malam. Boleh jadi lepas isya, boleh jadi tengah malam, boleh jadi 2/3 malam, 3:30, boleh jadi waktu sahur. Bila boleh jadi belaka, siapa yang banyak masanya beribadat, maka dia lebih banyak peluang. Faham tak lagi? Jadi kita berdoa kepada Allah. Tak dapat betul-betul pada poin Lailatul Qadar, kita dapat kelebihan Lailatul Qadar pun tak apa dah. Syaratnya qamar Ramadan. Malam Ramadan kita semayang fardu dan sunat, imanan, dalam keadaan kita percaya dengan Allah, wahtisaba, sangat-sangat mengharapkan akan Allah. Sebab tu kita ni kena ada dua perkara. Lepas buat ibadat, dua benda. Yang pertama harap Allah terima, yang kedua janganlah Allah tak terima, takut-takutnya Allah tak terima. Allah suka lagu tu. Kita mengharapkan dia terima amal kita dan dia takut kita tak terima amal kita. Nampak lagi? Tapi ada orang habis buat amal dia yakin dah beres lah, mesti terima punya lah. Faham lagi? Hati-hatilah. Tentang riak tadi, satu nasihat lah. Kalau boleh janganlah tunjuk-tunjuk ke orang amal. Ni suka tunjuk amal. Lepas mayang tahajud, post dalam Facebook dan tahajud. Faham? Nampak tak? Kadang-kadang internet tak ada. Susah hati dia, tak boleh nak post. Esok dia cerita balik. Semalam dekat pukul 3:30 kuat peti, sampai bergegar rumah. Aku tengah tahajud. Kejap dia permainkan oleh syaitan. Dia bahang dipukat tunda syaitan habis licing. Jadi simpan amal kita. Amal kita ni macam kita berok. Bila kita berok keluar najis, jatuh dalam sungai contoh. Lepas tu tarik kita pun anyuk kita ikut dengan motor. Ikut pula dengan motor, selfie pula. Lupakan. Itu amal kita. Faham? Yang kita nak ingat semua dosa kita. Baru jadi yang kita ni orang soleh. Walaupun tidak salah, orang kemudian tak apa, janji soleh, janji baik.